Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita akan mengupas topik amalan-amalan berpantang. Amalan-amalan yang dilakukan ketika berpantang. Okay. Biasanya sekarang ni kan kita hired CL, confinement lady kan, daripada ejen-ejen bertauliah. So cara-cara tu sedikit berbeza lah untuk setiap ejen tu. Tapi ini apa yang saya bincang ni, amalan-amalan yang kita buat, rawatan-rawatan yang kita buat dalam first step confinement. Okay. Biasanya kalau first step confinement care, kita akan buat sauna, mandi. Kita start dengan mandi, and then lepas mandi, mula kita akan buat sauna dulu, and then lepas sauna kita akan biar dia macam rehat sekejap. Lepas tu kita akan mandi. After mandi herba, kita akan terus urut. Lepas urut, kita tungku, and then parang pilih stapel, bengkung, and then baru makan. Sebenarnya rawatan-rawatan ibu-ibu lepas bersalinnya sebenarnya boleh buat sendiri je pun, tetapi perlulah ada assistant sebab siapa nak angkat air, siapa nak buat tu, siapa nak pasang ni. So kebiasaannya kita akan ada assistant lah yang buatkan benda tu semua. Tetapi kepada ibu-ibu yang tak hire CL, diorang boleh minta tolong husband, and then mungkin ada adik-beradik ataupun family yang menetap bersama dengan diorang. So ibu-ibu ni boleh minta tolong untuk pasangkan sauna, untuk bakarkan tungku. Yelah kan ibu-ibu ni dalam keadaan yang sangat lemah, so susah lah untuk diorang nak pergi ambil barang-barang tu, nak angkat, nak ke hulu hilir, banyak sangat berjalan kan. Dengan bantuan keluarga, suami untuk buat benda tu, actually boleh je sebenarnya nak buat sendiri. Cuma walau macam mana pun, ibu-ibu yang baru lepas bersalin tetap kena hire juga tukang urut lah untuk mengurut, untuk melegakan badan diorang. Okay, sekarang ni kita start dengan mandi herba. Okay, kenapa kita nak kena mandi herba? Okay, mandi herba ni actually kebiasaannya lah, biasanya kita akan buat seawal selepas bersalin. Okay. Sebenarnya mandi herba ni bukanlah susah pun nak buat dia. Kita perlukan daun-daun wangi-wangian ataupun herba-herba. Sekarang ni kan diorang dah ada jual packaging yang kering tu kan, yang daun-daun kering yang diorang dah siapkan. So kalau kepada yang malas-malas tu, just pergi je kedai-kedai yang ada jual daun-daun tu, ambil satu cekak dan letak je dalam periuk dan panaskan. So every pagi dengan petang bolehlah you mandi. Sebenarnya segar tau kalau mandi dengan daun-daun herba ni. Okay, kalau nak buat sendiri, contohnya daun limau purut, daun pandan, daun mengkudu, daun serai wangi. Yang ni penting sebab serai wangi ni kalau ada, nak yang fresh, ada dekat dalam kita punya air herba mandian tu tadi, memang lagi wangi, satu rumah bau wangi. So bolehlah campurkan, ada serbuk-serbuk yang sekarang kan jual serbuk-serbuk herba tu untuk mandian. So boleh masukkan dan siap. So bolehlah korang mandi. Actually mandian daun herba ni sebenarnya panggilan dia berbeza-beza mengikut tempat-tempat masing-masing lah. Ada yang panggil mandi serong, ada yang panggil mandi air apa, saya dah tak ingat dah, daripada negeri Kelantan kot saya, mandian apa dah. And then tapi cara buat dan fungsi dia agak sama, cuma mungkin ada yang tambah benda-benda lain lah. Okey, kenapa kita perlu mandi? Yang pertama, bila kita mandi mandian herba ni, yang pertama boleh menghilangkan bau hanyir yang daripada darah yang kita dah tadi bersalin tadi kan. Okey, yang kedua, sebenarnya dalam masa yang sama boleh juga kalau kita mandi tu dalam keadaan air tu suam kan, boleh juga melancarkan perjalanan darah, membetulkan urat-urat sendi-sendi yang melegakan urat-urat sendi tu. Penting menyegarkan badan dan menghilangkan bau badan tadi yang hanyir tadi. Mandian herba ni senang je. Sama je macam mana kita mandi. Kita mandi dulu dengan air biasa dan kita bilas pun boleh, ataupun kita terus nak mandi dengan mandian herba ni. Kalau boleh tak perlu lap, biar je air herba tu kering dekat badan kita. And then biasanya customer saya akan masak satu periuk, and then lepas tu kita akan tambah dengan heater. Kalau dia nak mandi teruslah. Kalau dia just nak buat bilas, cukuplah untuk satu periuk tu untuk seorang mandi.
Okey. Lepas tu pemakaian parang pilestapel. Parang pilestapel ni dia benda yang berbeza. Biasanya parang kita akan kalau dulu kita akan sapu pada keseluruhan badan selepas mandi tu kan. Kita sapu pada keseluruhan badan, terutama pada bahagian perut. Okey, dia macam campuran ubat untuk mengecutkan rahim cepat, and then slimkan perut kita sebelum kita pakai bengkung. Okey, untuk pilis pula biasanya kita akan pakai di bahagian dahi lah. Kita akan sapu pada bahagian dahi. Kebanyakannya orang dulu-dulu dia orang buat. Tapi sekarang zaman dah mudah, kita just beli je. Banyak bentuk ada parang pilestapel ni. Yang pertama dia orang ada yang jenis lotion panas tu. And then yang kedua ada yang jenis serbuk yang kita kena bancuh. Biasanya customer saya akan buat yang herba, yang bau herba tu, sebab setiap kali kita sapu pada customer mesti akan cakap, "Kak, rasa macam sejuk je, rasa macam lega, hilang rasa sakit kepala, and then rasa macam best je waktu tidur tu dengan bau herba dia." So you all boleh beli banyak macam-macam jenis ada untuk parang pilestapel ni. Banyak ibu-ibu bidan, mak-mak bidan ataupun confinement yang mengeluarkan produk untuk parang pilestapel ni. So banyak je di pasaran. Okey, kenapa kita sapu parang pilestapel ni? Okey, untuk parang sebab dia adalah campuran herba tau. So dia memanaskan dan mengekalkan haba tu kehangatan badan ibu tu tadi. Okey, untuk pilis ni, okey, untuk pilis biasanya disapukan di dahi. Okey, kebiasaannya pilis ni digunakan untuk menghilangkan stres, menghilangkan rasa sakit kepala, lancarkan peredaran darah kat bahagian kepala kita. And sebenarnya kita akan rasa lebih selesa, lebih orang kata lena kita berehat, tidur dalam keadaan yang bau herba. Kebanyakannya memang ramai customer yang suka. Okey, contoh dia ni ni kita dah bancuh. So saya akan tampal pada dahi. Okey, rawatan yang seterusnya, yang ni pun ramai orang suka, ramai yang customer biasanya ambil ala carte. Ia adalah berurut. Okey, urutan. Urutan ni banyak kebaikannya. Kebiasaannya diorang akan start mengurut setelah 4 hari ke atas lah. Okey, kita akan start urut sampailah mengikut package yang customer tu nak lah. Kadang-kadang ada customer yang ambil ala carte 3 hari selepas hari keempat, 4, 5, 6, and then dia akan ambil lagi 3 hari untuk lagi 2 minggu, and then lagi 3 hari untuk penutup pantang. Ada yang ambil urut untuk 14 hari. So dalam 14 hari tu kita biasanya urut dalam 7 atau 6 kali je lah. Okey, urut ni sebenarnya banyak kebaikan dia. Yang pertama, orang kata menghilangkan atau mengurangkan rasa sakit sendi, sakit pinggang, and then mengurangkan rasa sakit-sakit urat, menghilangkan rasa sakit-sakit urat. Okey, and then membantu mengeluarkan darah nifas tu dengan cepat. Okey, kalau ikut imam mazhab Hanafi, darah nifas ni maksimum adalah 40 hari. And then kalau ikut mazhab Syafi'i, darah nifas ni lebih kurang dalam 60 hari maksimum. Okey, and then mengurut ni juga boleh membantu orang kata melancarkan aliran darah tu tadi yang dah dalam keadaan yang tidak betul kan lepas kita bersalin tu. And then melancarkan juga perjalanan susu, pengeluaran susu ibu tu tadi. Dan seterusnya juga mengeluarkan angin, meringankan badan, and then menghilangkan stres, memberi ibu-ibu ni lebih masa untuk rehat. Kadang-kadang waktu mengurut tu lah diorang lebih, orang kata lebih suka, sebab diorang boleh berehat, boleh rasa lebih tenang, lega. Kebiasaannya di bahagian urut ni orang buat sengkak kan.
Okey. Sengkak ni adalah menaikkan balik peranakan tu ke tempat asal dia lah, ke position yang betul. Okey, kebiasaan sengkak biasanya kita tak lakukan di awal-awal bersalin tu, sebab dalam keadaan rahim tu masih bengkak, luka, masih tidak baik sepenuhnya, tidak pulih sepenuhnya. Biasanya kalau di awal-awal tu adalah sangat sakit. Kebiasaan kita akan buat 2 minggu, dalam selepas 2 minggu ataupun lebih. Okey, 2 minggu ke atas lah. Dan mengurut pun ada cara-cara dia. Mengurut ibu-ibu bersalin ni tidaklah menggunakan kederat yang macam kita urut normal tu, sebab ialah kita tak nak diorang ni akan rasa lebih sakit. So kita lebih kepada macam aroma terapi. Kita mengurut ibu-ibu ni tidak perlu dalam keadaan terlalu menekan, memaksa, and then menggunakan kekuatan ataupun menggasak badan diorang ni, sebab diorang akan rasa lebih sakit sebab diorang masih dalam keadaan sangat lemah. So kita boleh gunakan step by step lah untuk mengurut ni. Biasanya confinement lady ni diorang dah tahu macam mana cara untuk mengurut. Okey. Tempat-tempat yang biasanya kita akan fokus adalah seperti belakang, bahu, and then kat leher, kepala, and then juga bahagian kaki, supaya perjalanan darah tu lebih baik, lebih elok. And then kebiasaannya minyak kita akan guna seperti minyak kelapa dara, and mungkin minyak serai, tapi janganlah minyak yang terlalu panas lah. Kalau boleh biarlah minyak yang lebih, orang kata, sesuai lah dengan keadaan ibu ketika itu. Okey, seterusnya kita akan berbincang tentang bertungku. Kenapa perlunya bertungku? Actually bertungku ni best. Nak lepas urut kan. Biasanya ibu-ibu yang dah tertidur ni, diorang akan macam kena pula tungku tu tadi. Diorang rasa macam sedapnya badan tu. Bestnya bertungku ni, kalau ikut sains, actually di mana kenyataan bertungku membantu mengecutkan rahim tu bagi diorang adalah tidak tepat, sebab rahim ni dia akan mengecut dengan sendirinya secara semula jadi. Dengan adanya hormon oksitosin dan refleks penyusuan ibu tu tadi, penyusuan badan tu tadi, akan membantu mengecutkan rahim secara semula jadi. Okey, tetapi kebiasaan kita akan bertungku, confinement lady ni akan bertungku. Okey, yang pertama, dia sebenarnya boleh memecahkan lemak. Okey, boleh mengurangkan bengkak pada rahim tu tadi, and then boleh menghilangkan rasa sakit-sakit sendi, sakit-sakit urat. Kebiasaannya kalau ibu-ibu yang baru bersalin ni, diorang akan rasa sakit sini sebab kadang-kadang diorang berjaga malam. Yelah, baru-baru kan, untuk yang first time tu kadang-kadang diorang tak tahu macam mana nak orang kata adjust masa tu. Kadang-kadang ada yang berjaga malam. So biasanya kita akan tungku dekat bahagian bahu ni supaya urat dia kembang, and then memudahkan, melancarkan perjalanan darah tu tadi. And then kalau di bahagian perut, biasanya memang akan mengeluarkan angin lah, melegakan dan mengeluarkan angin. Dan kalau rahim, akan mengecutkan rahim, mempercepatkan baik luka tu, and then jahitan pun akan cepat membantu cepat. Masa yang sama, bertungku juga akan mempercepatkan keluarnya darah nifas tu, atau menghabiskan pengeluaran darah nifas tu, sebab rahim tidak bersih sepenuhnya kalau darah nifas tu tak keluar. Kalau dia berhenti terlalu awal dan tidak keluar dengan banyak, so tidak keluar habislah, maksudnya tidak keluar habis. So dengan adanya bertungku selama waktu proses berpantang tu, darah tu akan keluar secara slowly sampailah betul-betul habis. Macam mana cara nak pakai pilis ni tadi? Make sure daripada hujung sini sampai hujung sini, okey? Satu dahi ni, macam ni. Alright, so kita biarkan dia kering. Okey, untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin ni, memang takkan lari daripada pemakaian parang pilis tapel. Sama juga, benda ni memang daripada dulu lagi kita dah
mengamalkan, orang-orang dulu dah mengamalkan sistem pemakaian parang filsafat ni, tetapi bukanlah satu kewajipan untuk kita pakai. Terpulang kepada individu itu tersendiri. Okey, selepas tu kita akan bincang pula kenapa kita perlu berbengkung. Topik ni mesti ramai yang suka, sebab yelah semua orang nak slim kan, lepas lepas korang badan dah naik, dah berat badan pun dah orang kata daripada 50 menaik 80. So kita nak exercise waktu tu tak boleh. So dalam keadaan tu kita perlulah berbengkung untuk mengecilkan. Okey, kebiasaannya kalau di FS Confinement Care, kita akan sapu dulu bancuhan campuran daripada kapur dengan limau purut tadi, dengan air limau purut tu. Tapi bancuhan tu mestilah dalam keadaan yang dalam komposisi yang betul, sebab kalau terlebih kapur perut akan lebih pedih. Kalau terlebih limau pun sama, sebab kapur ni dia bersifat panas. Okey, jadi kita akan sapu dulu bancuhan tu, and then baru kita pakai bengkung pada customer. Penggunaan bengkung ni sebenarnya ada beberapa kebaikan dia. Yang pertama, menghalang daripada angin masuk ke lapisan perut tu, ke lapisan kulit kat perut tu. Yang kedua, membuang juga angin. Okey, membuang angin yang ada lebihan-lebihan tu kan. Yang ketiga, mengembalikan balik bentuk perut kita ni, bentuk badan kita supaya tak menggelebek. Tapi pemakaian bengkung ni dia ada cara dia tau. Kalau boleh biarlah yang lebih lebar dan panjang, sebab kalau yang pendek dia akan terangkat, dia akan ternaik. So bila tu nanti pinggang kecil, bawah dengan atas besar kan. So kalau boleh biarlah beli yang lebih besar, lebih lebar. Ada setengah yang menggunakan bengkung Jawa, sebab bengkung Jawa ni lebih, orang kata lebih cepat untuk reshape balik badan, sebab dia menggunakan ikat kan. Kita ikat daripada bawah and then kita terus naikkan ke perut and then ke atas ke dada. So actually dia pun push upkan balik kita punya breast tu tadi. Bengkung yang panjang ni dia kan support daripada bawah pinggul ni tadi, lepas tu perut and then dada. Dia sebenarnya bagus sebab dia boleh menolak rahim tu kukuh berada di tempat yang sepatutnya, and then punggung kita pun tak jatuh naik ke atas. Tapi kalau yang pendek ni jejaskan kedudukan rahim tu tadi, sebab dia kan naik ke atas. So bila dia naik ke atas, dia akan menolak rahim tu jatuh ke bawah. So bengkung kan kita pakai betul-betul ketat kan, so akan menolak kedudukan rahim tu ke bawah dan menyebabkan rahim tu jatuh. Okey, kalau kita pakai bengkung yang panjang ni tadi, kebaikannya juga adalah kita boleh menghadkan perjalanan kita. Okey, perjalanan kita. So kita akan lebih berhati-hati, kita berjalan pun slow, tak laju, dan tidaklah terlalu orang kata melangkah tu besar kan, sebab kita dalam keadaan yang masih lemah, luka dan jahitan tu masih lagi belum baik sepenuhnya. Okey, biasa bengkung ni ada banyak-banyak jenis, macam-macam jenis. Sekarang ada yang instant, ada yang 3 saat, ada yang bengkung Jawa panjang, and then ada yang bengkung ikat, ada yang zip. So you all boleh pilih. Tapi kebiasaannya kalau dekat FS kita menggunakan bengkung ni. Bengkung ni je. Okey. So ni. So nanti customer pakai, dia just lekap je. Ni kan, ni badan customer kan. So just clip je. Okay. Alright. So bengkung yang instant atau yang mudah macam ni, you all seorang pun boleh pakai. So nak pergi toilet senang, nak pergi ke dapur ke macam mana, nak cabut dulu ke seketika boleh, sebab you all boleh pakai sendiri. Tapi kalau bengkung yang Jawa tu, you all perlukan orang lah untuk menolong untuk first time tu. Lepas tu mungkin ikatan tu korang just buka yang bahagian atas ke ataupun bahagian bawah. Bengkung ni kita akan pakai bermula daripada hari yang keempat.
sehingga hari yang ke-44, hari habis pantang lah. Kebiasaannya ada yang pakai sampai 100 hari supaya badan diorang betul-betul kembali slim macam dulu. And then diorang kata sebab di peringkat-peringkat awal selepas bersalin ni, badan masih lagi senang untuk kita back to normal, tetapi bila kita dah 2-3 bulan baru kita nak buat, keadaan tu akan jadi lebih susah dan lebih lambat lah untuk kembali kepada bentuk asal badan kita. Dengan bertungku pun boleh membantu mengurangkan rasa sakit rengat daripada proses pengecutan rahim tu tadi. So dia membantu mengurangkan rasa sakit rengat tu tadi. Biasanya kita bertungku menggunakan beberapa lah jenis batu. Ada batu sungai, besi, and then sekarang ni ada tanah liat dan juga elektrik. Okay, untuk rumah yang memang susah nak gunakan dapur gas tu, boleh gunakan elektrik, tetapi saya tidak menyarankan sangatlah sebab kadang-kadang kita bertungku dalam keadaan yang agak lama, so kita takut dia punya, orang kata elektrik tu jadi short ke macam mana. So saya lebih suka menggunakan cara dahulu-dahulu, iaitu batu sungai, and then besi ni pula bukanlah keburukan, tetapi dia punya kekurangan dia tu di mana dia cepat sejuk. Okey, kalau kita menggunakan besi dia cepat sejuk, tapi kalau batu sungai ni dia lebih rasa sedap dalam keadaan dia batu kan bulat, so kita just tungku macam tu. So ramai customer request batu sungai. Okay, and then sekarang dah jual dah banyak batu sungai ni, so you all boleh beli dan bakar. And then lapisan tungku tu tadi, ada orang dia lapitkan dengan surat khabar, ada orang dia lapit dengan daun mengkudu, ada daun limau purut, and then letakkan herba sikit supaya dia punya bau tu yang terkena batu panas tu dia jadi menyerpak bau. Okey, Kebiasaan kita tungku dalam masa tidak lebih daripada sejam ataupun sekurang-kurangnya 30 minit. Kebiasaan kita akan tungku lebih banyak di bahagian perut dan rahim sebab dia kepanasan batu sungai tu tadi tu membantu mengembangkan balik darah kita tu tadi yang selepas mandi kan, dan melancarkan perjalanan darah tu tadi. And then kebiasaannya bahagian rahim dan bahagian ari-ari ni kita akan tungku lebih sikit supaya orang kata dia rahim cepat kecut lah macam saya cakap tadi. And then hari-hari ni biasanya masa yang sama sebenarnya menghilangkan juga bau. Okey, menghilangkan bau and then mempercepatkan pengeluaran darah tu tadi. Cara-cara dia nak tungku. Kebiasaannya kalau kita batu tu tadi macam ni, batu tu kita akan dab macam tu. Ada setengahnya start daripada kaki, ada setengahnya start daripada perut, ada setengah start daripada atas. So itu terpulang, tetapi yang penting kita lebih fokus bahagian perut lah, perut, rahim, bahagian belakang, bahagian ni and then kaki. Tu antara cara saya di FS confinement bertungku, dan mungkin cara orang lain lain. Sekarang ni di zaman kita sekarang ni mungkin dulu tak ada sauna. Dulu dia menggunakan cara lain, which is katanya ada yang baring dekat bara, okay, and then ada yang guna tikar kalau dululah. So sekarang ni kita dah ada sauna, kita dah ada set sauna. Kebiasaannya kebanyakannya lah memang package ni akan ada sauna, okey, akan ada rawatan sauna. Sauna ni actually bagus untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin, sebab yelah kita kan baru lepas bersalin mana nak pergi exercise, gila ke kan kita nak pergi exercise ke, kita nak pergi berlari, berjoging. So dengan sauna ni biasanya dia membantu, sama juga macam mandi wap, dia membantu mengeluarkan toksin yang ada pada lapisan kulit kita, and then dia membukakan pori-pori tu supaya toksin-toksin tu keluar, and then kita boleh menurunkan berat badan, mengeluarkan peluh, and then juga membuatkan kita lebih segar badan, sebab lepas buang toksin kan badan kita akan jadi lebih segar.
Dengan sauna tu tadi kita keluar peluh kan. So dengan peluh tu kita boleh detox badan kita sebenarnya. Okey, setiap hari kita terdedah dengan toksin. Kita bukan orang kata melalui pemakanan, tetapi environment kita, persekitaran kita, kita terdedah. Kita boleh mengeluarkan toksin tu di bahagian lapisan kulitnya dengan sauna, dengan peluh yang keluar tadi tu. Tenangkan minda, bakar kita punya kalori. Yang daripada sauna tu tadi boleh membantu melegakan ketegangan otot dan juga merangsang penghasilan endorfin yang dihasilkan oleh otak lah. Endorfin ni boleh membantu seseorang itu berasa dengan lebih lega, dengan suhu sauna tu tadi boleh meningkatkan suhu badan, okey, boleh mencepatkan peredaran darah, membantu peredaran darah, saluran saluran faresul longgar, rahim jatuh, and then juga prolapse. Tangas ni dia kan ada dua, kering dengan basah. Kalau kering kita menggunakan batu lah, batu sungai kebiasaannya. Kita panaskan dulu batu sungai tu, and then kita letak daun-daun herba tu. So nanti uap dan kita recik-recikkan air kunyit ataupun air herba ataupun mungkin air daripada air pipe je kan, supaya herba tu dia naik ke atas. Tetapi bagi saya lebih suka tangas basah, sebab tangan basah ni kepanasan haba uap tu tadi dia konsisten je. Kalau yang batu ni tadi, kalau kita tak terus buat, dia akan yalah sejuk kan dengan persekitaran ni semua. So kalau yang basah tu tadi sekarang senang je, ada yang jual, yang dah jual yang dekat toilet tu kan, kita just letak mangkuk, and then ada juga yang guna rice cooker, periuk nasi kan, ada juga yang guna periuk tanah. So masukkan air, rebuskan dulu air ataupun guna heater ke, rendamkan daun-daun tu semua, and then sebut-sebut atau herba-herba tu tadi, and then sekarang ada tangas wangi, tangas macam-macam, tangas perawan, tangas. So boleh letakkan herba-herba tu tadi supaya herba-herba tu cepat masuk ke dalam saluran farash tadi, supaya tidak berbau, supaya lebih cepat pulih, kering. So tangas ni antara rawatan yang diperlukan juga untuk kita kan, supaya orang kata kadang-kadang daripada situ pun boleh, sebab kadang-kadang ada orang yang resedung yang menyebabkan dekat dia punya situ bau sangat busuk. So dengan tangas ni pula boleh menghilangkan juga bau-bau seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu. Actually banyak kelebihan tangas ni yang sebenarnya kita harus praktik dan amalkan. Tak semestinya tunggu lepas bersalin baru nak amalkan. Dalam kehidupan seharian pun boleh untuk kita amalkan. Terakhir sekali adalah menjaga pemakanan yang sihat, dan ada juga package daripada Confinement Lady yang diorang buat set terus dengan masakan pantang. Okey, bagi saya masakan pantang ni terpulang, nak suruh orang masak boleh, nak beli boleh, and then nak masak sendiri atau mak masak tu terpulang atas individu tu masing-masing. Tetapi biarlah makanan tu berkhasiat dan mempunyai zat-zat yang berlainan supaya badan kita mendapat zat-zat yang cukup dan mengembalikan kesihatan tu badan tu dengan lebih cepat. Okey. Sebenarnya ada makanan-makanan yang boleh kita makan dan tak boleh kita makan, seperti makanan sejuk, makanan yang menjala seperti katanya kangkung, terung, and then makanan yang macam timun, and then buah-buah, ada yang kata buah nenas, buah mangga, buah-buah yang tu tidak dibenarkan makan. Dan sayuran juga ada disenaraikan di dalam, kalau kita google banyak disenaraikan makanan yang boleh makan dan yang tak boleh makan sewaktu ketika berpantang. Sayur seperti macam saya cakap tadi, terung, and then orang cakap apa lagi petola, and yang penting cili lah, pedas, sebab kita takut nanti sakit perut, perut tak tahan kan, lepas tu takut baby nanti perut meragam. Okey,
Kalau setahu kita lah, akan ada air-air jamu, okey. Air kunyit asam, semua-semua tu kan. Okey. Sebenarnya air kunyit tu boleh je nak diamalkan. Sebab air kunyit tu dia ada apa ni, kurkumin, which is dia punya anti radang tu lebih tinggi, dan boleh mempercepatkan baik kesembuhan luka tu tadi. Mungkin kita boleh amalkan juga, atau ada air-air seperti orang kata jamu Jawa, and then amalkan majun. Itu terpulanglah kepada diri-diri masing-masing. Okey, makanan yang boleh kita makan banyak, contohnya seperti carrot, sawi, kailan, and then orang kata ikan pun ada certain ikan supaya tak gatal kan. Kadang-kadang ada ikan yang tak sesuai dengan diri masing-masing, so kita lebih tahu diri kita, so kita beli mengikut kemampuan diri kita. Okey guys, sampai sini je dulu penerangan saya berkenaan dengan setiap rawatan-rawatan yang telah dan yang akan korang orang kata lakukan. Mungkin boleh menambah ilmu kalian dan menambah ilmu saya, dan mungkin juga kepada sesiapa yang dah tahu, boleh komen dekat bawah kalau ada kesilapan dalam setiap penerangan saya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Moga-moga boleh memberi ilmu kepada kita, pihak saya dengan pihak kalian. Okay guys, kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, share and like, dan boleh komen di bawah. Okay, thank you guys, bye. Dengan bersauna ni juga boleh membantu kulit kita lebih sihat, lebih baik. Yalah, sebab toksik dah keluar, and then perjalanan darah pun dah okey. So kulit akan jadi lebih sihat dan lebih orang kata lebih cantik, lebih baik. And then kebiasaannya ada package yang diorang buat untuk hari-hari sauna. So ikutlah kepada kemampuan ibu-ibu tu tadi. Biasanya sauna kita akan buat selama 30 minit. And then ada juga yang buat selama 45 minit. Okey, tapi janganlah terlalu lama. Pastikan sebelum sauna tu minum air dulu, and then tengah sauna tu pun kalau boleh minum air juga. Minta dengan orang di sekeliling kan, tolong minum air. And then so selepas sauna tu kalau boleh minum air lagi, sebab kita dah keluar banyak kan tadi peluh. So kita takut nanti jadi orang kata dehydration. Okay, jadi dehydration. And then kalau boleh selepas bersauna tu tadi, rehat dulu, sejukkan dulu badan, baru pergi mandi. Sebab kalau ikut dulu diorang cakap takut badan naik panau lah apa kan. So sebenarnya lebih kepada kita, sebab tadi kan kita dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, so biar kita relax dulu badan tu, baru kita pergi mandi. Okay. Ni sebenarnya ramai orang suka. Ada yang cakap, customer kita ada yang bagi tahu, inform, bagi feedback, daripada 86 turun kepada 50 lebih. Dan sebenarnya tidaklah hanya harapkan CL je. You all pun boleh buat sendiri kalau ada sauna di rumah. And then banyak kebaikan sauna ni. Tak semestinya baru bersalin je. Okey, kebiasaannya semua orang tahu sauna ni memang boleh mengembalikan balik bentuk badan, kurus, slim, bukan hanya setakat daya sahaja. Okey. Selepas tu seterusnya kita akan membincangkan tentang tangas. Okey, tangas ni actually dia sama juga wap. Okey, wap air tu tadi, ataupun wap habu tu tadi. Sebab tangas ni dia terbagi pada dua. Dia tangas basah dengan tangas kering. Okey, sahaja sesuai untuk ibu baru lepas bersalin, tetapi tangas juga sesuai untuk mereka-mereka yang baru lepas haid. Okey, sebab dia boleh orang kata
menghilangkan bau, and then melegakan kita punya kawasan tu tadi supaya tidak gatal. And then untuk ibu yang baru lepas bersalin, kebiasaan luka tu dia lagi cepat kering, and then juga orang kata mempercepatkan lagi pengeluaran darah nifas tu tadi tu mempercepatkan kesembuhan dan pengecutan tadi saluran faraj, rahim. Itu adalah fungsi-fungsi tangas dan mengelak kita ni daripada terkena sakit puan sepertinya keputihan, saluran faraj longgar, rahim jatuh, and then juga prolapse. Tangas ni dia kan ada dua, kering dengan basah. Kalau kering kita menggunakan batu lah, batu sungai kebiasaannya. Kita panaskan dulu batu sungai tu, and then kita letak daun-daun herba tu. So nanti uap dan kita recik-recikkan air kunyit ataupun air herba ataupun mungkin air daripada air pipe je kan, supaya herba tu dia naik ke atas. Tetapi bagi saya lebih suka tangas basah, sebab tangan basah ni kepanasan haba uap tu tadi dia konsisten je. Kalau yang batu ni tadi, kalau kita tak terus buat, dia akan sejuk kan dengan persekitaran ni semua. So kalau yang basah tu tadi, sekarang senang je, ada yang jual, yang dah jual yang dekat toilet tu kan, kita just letak mangkuk. And then ada juga yang guna rice cooker, periuk nasi kan, ada juga yang guna periuk tanah. So masukkan air, rebuskan dulu air ataupun guna heater ke, rendamkan daun-daun tu semua, and then sebut-sebut atau herba-herba tu tadi, and then sekarang ada tangas wangi, tangas macam-macam, tangas perawan, tangas. So boleh letakkan herba-herba tu tadi supaya herba-herba tu cepat masuk ke dalam saluran faraj tu tadi, supaya tidak berbau, supaya lebih cepat pulih, kering. So tangas ni antara rawatan yang diperlukan juga untuk kita kan, supaya orang kata kadang-kadang daripada situ pun boleh, sebab kadang-kadang ada orang yang resedung yang menyebabkan dekat dia punya situ bau sangat busuk. So dengan tangas ni pula boleh menghilangkan juga bau-bau seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu. Actually banyak kelebihan tangas ni yang sebenarnya kita harus praktik dan amalkan. Tak semestinya tunggu lepas bersalin baru nak amalkan. Dalam kehidupan seharian pun boleh untuk kita amalkan. Sahaja sesuai untuk ibu baru lepas bersalin, tetapi tangas juga sesuai untuk mereka-mereka yang baru lepas haid. Sebab dia boleh orang kata menghilangkan bau, and then melegakan kita punya kawasan tu tadi supaya tidak gatal. And then untuk ibu yang baru lepas bersalin, kebiasaan luka tu dia lagi cepat kering, and then juga orang kata mempercepatkan lagi pengeluaran darah nifas tu tadi tu mempercepatkan kesembuhan dan pengecutan tadi saluran faraj, rahim. Itu adalah fungsi-fungsi tangas dan mengelak kita ni daripada terkena sakit puan sepertinya keputihan, saluran faraj longgar, rahim jatuh, and then juga prolapse. Tangas ni dia kan ada dua, kering dengan basah. Kalau kering kita menggunakan batu lah, batu sungai kebiasaannya. Kita panaskan dulu batu sungai tu, and then kita letak daun-daun herba tu. So nanti uap dan kita recik-recikkan air kunyit ataupun air herba ataupun mungkin air daripada air pipe je kan, supaya herba tu dia naik ke atas. Tetapi bagi saya lebih suka tangas basah, sebab tangan basah ni kepanasan haba uap tu tadi dia konsisten je. Kalau yang batu ni tadi, kalau kita tak terus buat, dia akan sejuk kan dengan persekitaran ni semua. So kalau yang basah tu tadi, sekarang senang je, ada yang jual, yang dah jual yang dekat toilet tu kan, kita just letak mangkuk. And then ada juga yang guna rice cooker, periuk nasi kan, ada juga yang guna periuk
periuk tanah. So masukkan air, rebuskan dulu air ataupun guna heater ke, rendamkan daun-daun tu semua, and then sebut-sebut atau herba-herba tu tadi, and then sekarang ada tangas wangi, tangas macam-macam, tangas perawan, tangas. So boleh letakkan herba-herba tu tadi supaya herba-herba tu cepat masuk ke dalam saluran faraj tu tadi, supaya tidak berbau, supaya lebih cepat pulih, kering. So tangas ni antara rawatan yang diperlukan juga untuk kita, kan, supaya orang kata kadang-kadang daripada situ pun boleh, sebab kadang-kadang ada orang yang resdung yang menyebabkan dekat dia punya situ bau sangat busuk. So dengan tangas ni pula boleh menghilangkan juga bau-bau seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu. Actually banyak kelebihan tangas ni yang sebenarnya kita harus praktik dan amalkan, tak semestinya tunggu lepas bersalin. Okay guys, sampai sini je dulu penerangan saya berkenaan dengan setiap rawatan-rawatan yang telah dan yang akan korang orang kata lakukan. Mungkin boleh menambah ilmu kalian dan menambah ilmu saya, dan mungkin juga kepada sesiapa yang dah tahu boleh komen dekat bawah kalau ada kesilapan dalam setiap penerangan saya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Moga-moga boleh memberi ilmu kepada kita, pihak saya dengan pihak kalian. Okay guys, kita jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, share and like, dan boleh komen di bawah. Okay, thank you guys, bye.